Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan, sekali puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bersua kita hari ini. Moga-moga dalam kebaikan, dalam keberkahan, Allah senantiasa lapangkan hati kita dan jiwa kita supaya tenang. Allah kurniakan keamanan untuk kita, sama ada zahir dan batin, dunia dan akhirat, insya-Allah. Terima kasih Kak. Saya juga tuan-tuan perempuan di rumah yang FB dah start. Yes. Okey. Alhamdulillah yang berada di Facebook Masjid Kampung Siglap, dan syukur pada Allah online. Doa yang sama juga untuk anda. Dan saya mohon maaf minggu lepas saya sakit sebenarnya kat ni. Saya shiver sampai pagi tu. Dia macam so sudden. Saya bangun subuh tu dia sejuk rasa. So saya off everything. Even fan dan tingkap saya tutup, saya still rasa sejuk. So saya ingat selalunya kalau kita dah minum Milo ke apa kan, dia okey. Dia tak nak okey. Saya pijak floor tu, saya rasa too cold. So saya rasa kalau datang masjid pun tak safe. Nanti orang lain susah. Jadi saya, the best part is dalam pukul berapa saya buat fatwa, saya tidur lah. Fatwa saya tu tidur. Jadi saya fikir nantilah update kat Siglap, kalau update siang-siang, kalau kamu nak cari orang. Dah terus kita lajak terus. Assalamualaikum. Macam mana fatwa minggu lepas? Cover. Alhamdulillah. Oh, pada kena berikan Ustaz Jazair hadiah. So Ustaz Jazair yang okay, step in. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan Ustaz Allah ganti dengan syurga. Kakak ingatkan saya, nanti kita buy something for Ustaz. Saya tak tahu Ustaz ganti. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita hari ini pada bab 85. Okey, iaitu sampai di mana mengangkat kedua tangan. Sebab ini sambungan daripada sebelum ni kita ada syarah tentang bab ataupun kita sebut tentang takbiratul ihram ataupun takbir saat rukuk dan takbir-takbir yang lain. Okey. Okey, Kak Zaitun ada situ untuk bacakan, iaitu kita ada satu hadis daripada bab ni saja. Ya. Silakan Zaitun. Bab 85 sampai di mana mengangkat kedua tangan. Wa qala Abu Humaidin fi ashabihi rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hazwa mankibaihi. Abu Humaid berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sejajar dengan kedua bahunya. An Salim bin Abdullah anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. Dari Salim bin Abdullah bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka, iaitu memulai takbir dalam solat seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir hingga menempatkannya sejajar dengan bahu. Apabila takbir untuk rukuk, baginda melakukan hal yang sama. Apabila mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, baginda melakukan hal yang sama dan baginda mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Baginda tidak melakukan hal itu ketika sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Keterangan hadis. Bab sampai di mana mengangkat kedua tangan, Imam Bukhari tidak menegaskan hukum masalah ini sebagaimana yang biasa beliau lakukan di saat terjadi perbezaan pendapat. Akan tetapi, pendapat paling sahih menurut beliau adalah sampai batas kedua telinga. Hal ini difahami dari sikap beliau yang hanya menyebutkan dalil pendapat ini. Ini
boleh saya katakan ini adalah istiqra'. Istiqra' ni analisa daripada pensyarah, iaitu Al-Imam Ibnu Hajar. Sebab selalu mengkaji pattern cara Imam Al-Bukhari memberi pandangan dan meletakkan bab. Okey, so boleh agak dari situ. Okay, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan ya. Okey, kita jumpa mufti kita sekarang mufti sekarang Dr. Nazruddin dengan Dr. Muhammad Patris. Beliau mantan mufti. Jadi kita tengok dua-dua ni pattern berbeza. Tapi dua-dua mufti ni adalah mufti yang peka dengan masyarakat. Tak ada mufti atau tak boleh seorang mufti tak ada rasa, dia rasa penting untuk, atau dia rasa perlu untuk save atau untuk maslahat masyarakat. Sama ada nak tegur ke, selamatkan ke, nak terangkan ke, tapi beza cara. Mufti Patris people oriented, betul? Sangat. Dr. Nazruddin belum sempat COVID. Jadi COVID punya zaman tak. Tapi saya tengok malah Mufti Nazruddin sekarang selalu kalau tempoh hari appear di video ataupun di online. Ini kurang kalau banding Dr. Patris. Hatta Dr. Patris punya kelebihan masing-masing dan mufti kita punya cara masing-masing. Tapi agak-agak tuan-tuan perempuan lah, mana satu mufti yang lebih tegas ataupun no nonsense. Okay, no nonsense maksud saya pasal jemaah ataupun kita punya awam, dia macam-macam karenah. Saya ingat ustaz-ustaz pun karenah macam-macam. Kalau apalagi masyarakat awam, ada yang kata mufti dekat sangat dengan publik. Ada yang kata dia sunyi sangat. Orang punya tanggapan tak sama. Tapi mana satu lebih tegas dalam dia menangani satu perkara. Agak-agaknya kalau tengok keadaan Dr. Patris, kenapa kak? Ya. Okey. Maknanya Ustaz Dr. Patris akan address isu dan khilaf. Okay, he address the current issues. Okay, but Dr. Patris paksa tak dengan satu pandangan? He won't. Okay. Okay. Yeah. So dia firm tapi subtle. Tapi Dr. Nazruddin belum pernah dengar acara. Maknanya adil lah. Kalau kakak jawab macam tu, saya belum pernah dengar. Atau online, baru sedikit. Mungkin online nasihat Dr. Nazruddin lebih kepada umum. Tuan-tuan perempuan, kita tak boleh jump into sesuatu kecuali kita dah tahu betul. Itu pun bukan jump, tapi kita tak jump into a conclusion. Kita lebih kepada memerhatikan. Penting tuan-tuan. Sebab kita belajar agama ni, saya contohkan. Ada orang kata Al-Imam Syafi'i gini. Saya semua dia nisbah diri dia pada Syafi'i. Saya memang tak boleh tukar mazhab lain misal, atau saya Hambali. Nah, tuan-tuan kena konsisten dalam kita nak memahami ulama punya cara. Saya rasa kalau ulama, kalau kita tengok Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, kalau dalam empat-empat ni tuan-tuan tengoklah secara kasar, rasa-rasa ini bukan kita nak buat conclusion apa-apa. Mana mazhab yang agak ketat? Syafi'i ketat ke detail? Both. Okay. Hambali quite open dengan banyak pilihan. Okay, Maliki. Mazhab Maliki, ada orang kata tak lengkap macam mazhab Syafi'i. Kenapa tak lengkap? Kalau orang dia tak dalami. Sebab Imam Malik Al-Madinah, duduk Madinah, dan sudah dia semua tu mazhab dia imam. But duduk Madinah perlu ke banyak-banyak pendapat? Tak perlu. Sebab masyarakat tu, kelompok tu, dia memang kelompok faham. Saya tak payah pergi nak bagi tahu. Takkan ada orang makan aiskrim sambil berbual terpecik-pecik. Atau tak ada seorang anak yang akan mendurhakai ibu bapa dia. Secara umum kalau dalam Madinah. So mazhab Hanafi
Makan lauk tak boleh semua. Tak, maksudnya tak boleh banyak benda. Ketam dia tak makan. Ketam lagilah dua alam. Ketam dia pasal duduk darat, dia duduk laut. Kalau ikan duyung naik darat dengan laut, saya tengok ikan duyung berlakon Kalau ikut mazhab Hanafi, ikan duyung pun tak boleh makan. So memang tak ada lah. Saya kata kalau ada lah, dia berlakon kan macam bayang karin. So maksud saya di sana, mazhab Hanafi sangat ketat. Lepas tu waktu sembahyang dia firm, sebelum masuk jangan, kena sembahyang witir. So tuan-tuan boleh tengok gaya masyarakat. Masyarakat yang bermazhab Hanafi, kebiasaannya dia tak banyak choices, dia tak nak raikan banyak choices. Dia tahu yang ni dah dia buat. Kita ni pula dalam mazhab Syafi'i kan selalu pendetailannya banyak, kesantunannya banyak. Saya tak kata Hanafi tak santun, tapi beza antara satu approach dengan approach yang lain. Kenapa saya sebut ni? Kita belajar kitab Bukhari, maksud saya Al-Imam Al-Bukhari, melalui Al-Imam Ibn Hajar, kitab Fathul Bari. Kita tahu, belajar dan tahu peka bagaimana pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Kita slow. Saya tak pernah baca pendapat Imam Bukhari tegas, dan tegas maksud saya tegas tu garang dan memaksa. Tak pernah. Saya cakap ni khas belajar hadis. Masyarakat kita kalau belajar hadis 40 tak salah, tapi pusing-pusing tu juga. Hadis 40, hadis hukum. Okay, bila kita nak belajar hadis daripada kacamata imam-imam ni, sebab kita akan benefit more kalau kita faham pattern, macam bukan kita yang keluarkan, pensyarah pada kitab tersebut yang terangkan. So kita akan menyantuni. Tuan-tuan perempuan, saya jujur, kalau betul-betul semua mazhab yang lain tu, saya nak tukar, saya mazhab Bukhari. Boleh? Kalau kita nak kata boleh. Imam Al-Bukhari sangat bukan neutral, apa dia kata, moderate dalam memilih pandangan. So Imam Bukhari tak perlu mazhab, beliau riwayatkan hadis. Kalau betul-betul tuan-tuan dan puan, kita baca buku ni kan pendapat tu biasanya kita follow pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Siapa nak kontes Imam Bukhari? Saya rasa tak ada orang. Imam Syafi'i tak kontes suka-suka. So kalau saya sebut misal mazhab saya Bukhari, kita belajar hadis ni berapa tahun? Lama kan? Lama. Dan kita akan ambil pandangan tu, kebiasaannya. Jarang kita tak sama dengan tajuk Imam Bukhari. So kita kira tukar mazhab tak? Sebab ada ustaz-ustaz tak kasih, mesti Syafi'i sampai mati. So saya Bukhari. Dan kalau kita tengok betul-betul tu, tak mesti pendapat Bukhari sama dengan pendapat Syafi'i. Tapi Al-Imam Ibn Hajar adalah seorang yang bermazhab Syafi'i. Dan kebiasaannya Imam Ibn Hajar akan syarah kepada arah mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dan puan, kenal imam, kenal seseorang atau yang kita belajar ni, cara dia lebih subtle untuk kita menerima pelbagai dia bagi apa? Permasalahan, perbincangan. Kalau ustaz kita jenis yang jangan ikut yang lain, saya ingat kita pun mati. Hari itu saya terbaca satu posting dekat Facebook, orang forward. Dia kata kalau nak belajar, jangan belajar kecuali dengan ustaz atau asatizah yang salafi. Betul dia salafi? Salafi lah, siapa lagi? Salafi ni Wahabi lah kalau kat sini. Salafi lah. Nama dua-dua sama. Saya tengok dia ni pun kartun juga. Dia cakap kalau nak belajar, jangan belajar. Saya tak rasa keilmuan, pattern keilmuan kita kata jangan betul. Terma jangan, kalimat jangan dengan ilmu tak masuk. Belajarlah, tak kisah. Tuan-tuan perempuan, Syiah kalau nak duduk kelas ni, boleh tak? Boleh. Saya pernah ada participant yang memang Syiah. Dia Syiah dan dia pernah debate pun. Dia pernah kontes saya pun dengan beberapa perkara. Dan akhirnya dia setuju. Dia setuju tu maknanya okey, ada kali saya menang, ada kali dia rasa dia nak firm. Silakan. Sebab kita
Tuan-tuan dan puan, boleh tak belajar pasal agama lain? Boleh, apa masalah? Asal pula nak kena belajar agama dari Salafi je? Saya ni belajar Madinah, saya tak pernah keluar statement ni. Maksudnya, asal nak kena belajar daripada satu saja. Imam Malik, malah murid-muridnya tu sampai kepada benua dunia ni, sampai kita tak boleh divide orang ikut tempat ni yang ni. Keterbukaan bila sesuatu kita belajar. Al-Imam Al-Bukhari memberi, you see, saya nak sampaikan ini sebenarnya. Bagaimana haibah, apa yang haibah? Dia punya aura. Imam Al-Bukhari bagi pandangan, tak sebut pun ini pandangan saya, tapi orang yang mensyarahkan kitab faham Imam Bukhari kalau cakap macam ni, inilah pendapat beliau. Tuan-tuan, kita kalau belajar agama pun tak payah paksa orang. Kita sekadar cukup terima dia seadanya. Dan tuan-tuan terima seadanya, gesture tuan-tuan memperlakukan dia. Kata orang tak sembahyang, dosa tak? Dosa. Okey, orang tak sembahyang, bapak dia meninggal, bapak dia tak sembahyang, meninggal. Kita sebagai anak mandikan tak jenazah bapak? Mandi. Sebab bapak kita. Tapi bukan ke dia tak sembahyang? Itu satu bab. Betul. Itu dia sama Tuhan kan? Kita pun tahu dia sembahyang tidak. Tapi betul-betul lah kata dia tak sembahyang, dia tak puasa. Katalah dia macam cerita tanah kubur, meninggal terbeliak gitu. Hangus, belum mati dah. Belum tanam dah hangus. Lepas tu apa, orang kata siksaan banyak. Tetap tuan-tuan dan puan, saya rasa kita tak boleh, kita berbual, dalam kita berbual ni makcik-makcik, ada makcik-makcik yang ignore dia pattern lama juga. Entahlah makcik tak tahulah. Semua tanya. Puasa 6 tanya, hari 7 tanya, puasa Senin tanya, weekday 10 kali weekday tanya, weekday tu. Dia punya apa? Kotak box tu adalah kena tanya. Jangan mandai-mandai. Lagi satu makcik-makcik pula yang korporat punya. Ini semua tai-tai. Semua bapak tak, no, I think ini benda ni semua dia kontes. Ada makcik-makcik yang neutral atau akak-akak yang neutral, dia akan kita dengar. Tuan-tuan, perempuan, kita belajar agama ni, kita kena tahu. Bila tuan-tuan melazimi kitab dengan guru, tuan-tuan kena tahu pattern dia. Sebab tak semua benda seseorang itu, seorang alim atau seorang guru, dia sesuai semua benda. Saya rasa saya tak boleh jadi hakim. Saya suka kesian. Saya akan raikan hukum tu, saya kesian. Macam hakim kena firm. Tapi hakim pula tak sesuai dengan ajar publik. Sebab dia akan jadi hakim dalam kelas. Contoh saya buktikan. Syekh siapa nama mufti Saudi kan? Bukan Abdullah bin Bas. Al-Syekh. Syekh Al-Syekh yang sekarang kan mufti. Syekh Al-Syekh ni seorang faqih. Dia kalau jawab soalan, faqih ni yang sangat lawyer kira. Dia tahu law. Dia kan jawab soalan kat TV. Katalah soalan tu berbunyi, Syekh, suami saya telah meninggalkan saya selama 4 bulan tanpa nafkah. Bolehkah saya keluar rumah tanpa izinnya, dengan maksud perlahan-perlahan dia akan nak minta cerai, tapi dia nak slowly revoke dulu dia punya kuasa suami. Suami tak ada pun. Syekh ni dia tak jawab banyak tau. Dia jawab, Allah Ta'ala berfirman, blablabla, Nabi SAW sabda, hukum dia, dah, habis. Yang telefon ni, dia pun tercengang-cengang kadang-kadang. Dan dia tak boleh tanya lebih. Dia jawab tu straight. Tapi kita ada ramai juga ulama' yang tapi tak kata salah. Sebab Syekh ni dah biasa dengan hukum. Sebab orang yang deal dengan hukum, saya ingat policeman boleh faham. Policeman tak boleh lain semua awam sama. Ada orang gila. Gila tu maksud saya, dia nak charge family dia. Dia call polis pasal family dia ambil kunci kereta dia. This is macam tak betul. Policeman datang, dah tahu dah, ni family matters, jangan campur. Dia dengar gitu, lepas tu dia balik. Ada benda yang memang kena serius tak? Kena. So dia dah pengalaman, dia jawab tu ikut konten yang dia nak je. Sebab kalau dia kasih extra, selalu jadi apa?
Jadi tak faham. Kalau aku layan dia ni aku susah. Jadi aku faham, aku set gini je. Tapi seorang imam seperti Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari ni belum syarah lagi orang dah faham tau. Baru tajuk, saya tengok this is luar biasa lah. Saya nak sampaikan ni mungkin tak, dia susah nak penetrate kalau kita tak. Saya cuba menjiwai Imam Al-Bukhari. Kitab Imam Bukhari banyak tak Kak? Banyak. Tapi kita banyak tak baca kitab Bukhari? Tak kan? Cukup Bukharinya kitab sahih. Belum buka lain-lain, ada Al-Mufrad, lain-lain semua saya belum buka. Kenal Bukhari ni sangat sinonim dengan Sahihul Bukhari. Dia macam outstanding. Dan tak ada orang berani kritik Bukhari. Saya sebut ni dari zaman Bukhari hidup sampai sekarang. Kritik bermaksud dia kata Bukhari sesat. Siapa kutuk Imam Bukhari, percayalah dia munafik. Dia munafik. Ulama kata siapa kritik Bukhari tanpa dasar yang betul, dia sebenarnya dengki dengan Islam. Dia bukan dengki dengan Bukhari, dengki dengan Islam. So bermakna Bukhari ni sampai satu level, Al-Imam sampai satu tahap kita tak dewakan Imam. Kita kena admire Imam Al-Bukhari. Bila tak ada sebab pun, angkat tangan, bawah telinga, gaya munafik dan bodoh. Tak ada. Tajuk bab dia tu cantik kan Kak Zaitun? Mengangkat hazwal mankibain, paras antara dua bahu dan telinga. Tuan-tuan dan puan, jadi Bukhari. Kita kalau belajar mana-mana pun, kita kena jadi Imam Al-Bukhari. Orang sekadar perlu tahu stand kita. Kita tak payah paksa. Dia nak buat lain, buat lah, tak kisah. Awak dengan kepahaman awak. Tapi kita takkan senang-senang untuk give in pada perkara-perkara yang orang suruh kita tukar, kita tukar. Saya bukan suruh tuan-tuan firm, jangan tukar-tukar. Ilmu ni progres dia mesti bertukar. Tuan-tuan kalau hari ni tuan-tuan rasa semayang witir ni sunnah muakkadah, tuan-tuan rasa besok mungkin witir ni perlu gugurkan sebab suami perempuan tak suka. Dia, ilmu dia mesti ada, dia panggil apa? Flexibility. Dia mesti bertukar. Hari ni pandangan ini, besok pandangan itu. That is good. Gitu je, tak tukar-tukar. Itu ada something not right. Akidah tak boleh tukar. Fiqh mesti boleh tukar. Akhlak mesti boleh tukar cara. So jadilah seperti Al-Bukhari. Tak perlu bising-bising, tapi orang tahu stand kita dan ilmu. Orang nak tanya pun dia sopan. Ni nak kena ikut cara Al-Imam Al-Bukhari lah. Kena ada akhlak tuan-tuan. Bila kita menerangkan, tak boleh paksa. Kalau orang buat dengan dia faham, sila. Dan orang buat kadang-kadang dia tak faham. Sebab memang tahap dia tu memang yang tak faham. Jadi tak usah nak fahamkan dia. Yang ni pening. Biar dia buat apa yang dia tahu je. Sebab saya tengok Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, masih tak ada orang tanya apakah tanda-tanda semalam berlakunya Lailatul Qadar. Betul? Ni orang tak nak move on punya. 10 tahun, 20 tahun Lailatul Qadar dia tanya apa tanda. Lepas tu dia akan tengok tingkap setiap hari. 10 hari terakhir tengok tak ada angin, tapi tak panas, macam nak hujan. Habis semua kena hujan pula. Dia dah kata mungkin Lailatul Qadar semalam, kejap lagi hujan. Hujan pula macam mana? Tanya lagi Ustaz. Orang yang sampai pada tahap, satu tahap lebih lagi, dia tak peduli apa jadi pagi tu. Dia cerita malam tu, baik dia cek, apa aku buat semalam tertidur lah, sebenarnya ralat lah. Tertidur banyak daripada buat ibadat. Ataupun orang yang, kalau bisa tuan-tuan, yang pasrah, ataupun dia faham agama betul, dia semalam kerja. Dia takkan sedih kalau Lailatul Qadar. Dia kerja malam. Dia policeman, pahala je. Malam tu mungkin adalah malam yang dia hidupkan secara tidak sengaja. So tuan-tuan, kefahaman. Saya harap gini, baca buku imam-imam besar ni dengan panduan syarah daripada imam-imam lain adalah sesuatu effort yang tidak sia-sia. Learn, kita kena baca buku ataupun kita kena belajar banyak sumber. Saya tak sukalah statement ni. Belajar hanya daripada ustaz-ustaz Salafi. Hatta ustaz-ustaz tasawuf pun sama juga. Dia akan sebut cari ustaz-ustaz yang bukan syariah je. Dia ada syariah dan makrifah.
Tuan-tuan jangan halang atau tuan-tuan do not restrict yourself dengan boundary tuan-tuan. Kena buka untuk dengar. Walaupun dia Syiah, dengar. Kalau tuan-tuan tak setuju, dah. Tuan-tuan tak setuju nak kontes, sila. Nak ikut, sila. Kamu jawab untuk diri kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harap tuan-tuan sebab saya risau juga. Ada kadang-kadang student-student beberapa asatizah. Saya tak tahu lah, mungkin saya pun sama juga. Dia akan ada satu pattern. Dia tengok orang tak betul je semua. Ustaz dia je betul. Ada. Saya rasa saya tak ajar macam tu. Atau saya tak bawa tuan-tuan kepada perkara itu. Kalau saya nak macam tu, saya akan ajar kitab Syafi'i je. Saya tak pernah terfikir untuk kita katakan student kita jangan belajar dengan orang lain. Kena tuan-tuan belajar. In fact tuan-tuan dan puan, kita tak boleh sengit bila tengok orang lain punya cara. Saya cuba. Saya so far belum dengar lah. Participant saya ikut Ustaz Hafiz, dia semacam, saya belum dengar semacam. Tapi tuan-tuan, saya nak nasihat diri saya juga. Kalau saya kata ikutlah imam seperti Imam Al-Bukhari, kita kena, tuan-tuan, kewujudan kita mesti bermanfaat. Dan kita kena tahu, tak semua orang akan rasa kita bermanfaat. Dia orang yang rasa, Ustaz ni jangan tanya dia punya ni. Itu bagus. Tuan-tuan, kita bersama dalam keluarga. Jangan tikung semua benda. Faraid punya benda kita masuk campur. Orang nak cerai punya benda kita masuk campur. Saya faham. Dalam keluarga, orang hormat kita. Tapi jangan semua benda orang datang tanya kita bagi fatwa free. Ini berlaku. Saya cakap ni sebab kawan saya seorang. Bapak dia ni belajar agama sikit. Tapi semua benda dia masuk campur. Pemakanan Islam pun dia. Tuan-tuan, kita kena learn untuk tak jawab. Yang ni minta maaf, saya tak boleh jawab. Keluarga, adik-beradik nak bercerai, ada perkara tak boleh interfere. Bagus jangan tahu sebab kita bias dengan keluarga kita. Jangan campur. Tuan-tuan, learn untuk tolak. Jangan accept. Saya rasa kita pula, kalau kita mungkin orang percaya kat kita akan cuba accommodate. Dia akan kena lari. Cuba lari. Jangan accommodate. So kalau kita asyik accommodate, penuhi, last kita akan ada satu pattern. Tuan-tuan, mungkin kita stereotype orang, atau kita akan kita akan menyangka-nyangka pada orang. Baik untuk jadi seperti imam-imam besar ni, mereka neutral. Kena tinggalkan buat sementara. Tak ada title dalam agama. Oh, dia ni warak. Warak masuk syurga. Belum tahu? Warak tapi durhaka mak bapak pun tak guna. Dari sini ada hitam, bekas sembahyang, boleh tahu? Ambil batu Karbala, gesik-gesik Syiah. Boleh aja tuan-tuan. Kita nampak baik dengan mak bapak kita sebenarnya pegang duit orang tapi tak bagi balik. Agak-agak boleh masuk syurga ke yang macam ni? Minta maaf. Jadi bersangkut paut duit orang. Kita kena tahu dalam banyak perkara bahawa ilmu yang kita ada sesuai dengan kita. Mungkin kalau kita apply perkara tu pada orang lain, tak suitable. Saya harap kita take note perkara ni. Macam ambil takbir ni lah. Maaf saya panjangkan benda ni sebab Imam Al-Bukhari, kalau betul-betul, boleh aja Imam Bukhari bagi satu statement, pendapat aku begini. Tapi kenapa Imam Bukhari tak sebut? Selalu kita belajar, pendapat saya, tak ada. Sebab orang yang kaya dengan ilmu, dia tak perlu kata pendapat saya. Tak payah letak, tak payah highlight sangat. Sebab orang akan ikut kalau memang sesuai. Saya tengok yang selalu cakap pendapat saya, bagi saya, dia tak masuk lah. Tak cantik lah. Kenapa ada orang pergi haji? Okay, kita ada sekarang kan haji stop. Okay. Haji tapi jemaah dia seorang je. Dia pergi juga haji. Kenapa kak? Kak Zaitun? Pak Cik ni dia kira cari jemaah lah. Okay. Saya kalau pergi jemaah 30 saya pergi.
Pasal nak kena cover cost. Tak? Kalau saya ada jemaah seorang, sekarang ada seorang je nak ikut saya. Haji dengan saya. So saya pergi juga. Dan pernah yang tak ada haji, jemaah tak ada, dia kena pergi juga. Saya pernah tanya orang-orang gini, kenapa kita kena pergi? Oh, kalau kita tak pergi, nanti kita punya dia kira macam orang tak percaya kita lah. Tak tahun-tahun naik Mekah. Kalau tahun-tahun naik Mekah, kuda, unta tu kat Mekah juga. Tapi tak ada orang pergi haji dengan unta. Unta Rasulullah haji tak? Maksudnya buat haji dengan Nabi tak kat ni? Nabi naik unta buat haji. Okey, dia dapat title haji tak? Kalau unta tu buat haji unta, tuan-tuan dan puan-puan, saya faham apa yang Nabi tunggang, Nabi miliki ada barakah. Tapi Nabi tak sampai, ikutlah untaku, jalan depan untaku haji, Assalamualaikum, minta doa pada untaku. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak payah desperate untuk kedepankan satu perkara. It is okay and fine kalau orang tak nak tanya pendapat kita. Ambil pegangan tu. Baguslah dia tak tanya, selamat aku, tak payah jawabkan Tuhan. So, bila saya tanya orang ni, dia kata nanti jemaah tak nak ikut dia tahun depan. Dia tahun-tahun pergi haji pun, saya tengok sebab seorang, dua orang. Seorang, dua orang. Tuan-tuan yang ni, dia kena faham, dia haji ke, dia tak haji ke, dia nak tolong orang, atau dia nak bawa orang, dia kena bawa kerana Allah, bukan kerana populariti. Kalau pergi haji, tak ada orang, pergi haji juga, tapi ni dia bagi syok sendiri. Saya pergi untuk rekod saya, tahun-tahun naik haji. Apa susah? Pergi beli green screen, duduk kat Zoom, buka Arafah, labbaik Allahumma labbaik, hadah. Orang tak tahu punya tuan-tuan. Tuan-tuan beli good one, quality camera bagus punya, tuan-tuan action lah. Tengoklah orang belakang tu banyak-banyak. Tengok sekali kalau ada Rasulullah tu. Question mark siapa? Nota. Kita boleh je bohong tuan-tuan. Dia tak keikhlasan ni dia sesuatu dalam agama nilai. Imam Bukhari tak pernah ada impian ada pengikut macam kita kat Singapura yang satu dot ni yang dia pun tak kenal origin lain-lain. Imam Bukhari tak pernah ada target satu dunia nak cover popularity. Tapi itulah Imam Bukhari. Okey, satu sambung. Nanti saya sedia lagi kalau saya dapat. Wa qala Abu Humaid berkata, riwayat mu'allaq ini adalah penggalan dari hadis yang akan disebutkan kemudian pada bab sunnah duduk waktu tasyahud. Kami akan menyebutkan nama para sahabat yang telah disinggung insya-Allah. Hadwa mankibaihi, sejajar kedua bahunya. Al-mankib artinya persendian tempat bertemunya tulang pangkal lengan dengan bahu. Imam Syafi'i dan majoriti ulama berpegang dengan pendapat ini. Sementara para ulama mazhab Maliki cenderung berpegang kepada hadis Malik bin Al-Huwairith yang dikutip Imam Muslim dengan lafaz hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, hingga ia mensejajarkan keduanya dengan hujung kedua telinganya. Dalam riwayat Abu Dawud dari riwayat Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Wa'il bin Hujr dengan lafaz hatta hadata udhunaihi, hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya. Riwayat pertama lebih kuat kerana sanadnya lebih accurate. Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Ash-Syafi'i bahawa beliau memilih jalan tengah dengan memadukan kedua riwayat tadi. Dia berkata, yuhadhi bi zahri kafaihi al-mankibaini wa bi atrafi anamilihi al-udhunaini. Telapak tangannya sejajar dengan bahu dan jari-jari tangannya sejajar dengan kedua telinga. Perkataan beliau didukung oleh riwayat dari Wa'il yang dikutip oleh Abu Dawud dengan lafaz hatta kanata hiyala mankibaihi wa hadha bi ibhamaihi udhunaihi, hingga keduanya setara dengan kedua bahunya, lalu kedua ibu jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Pendapat ini pula yang dipegang oleh ulama mutaakhirin dalam mazhab Maliki. Mutaakhirin tu yang kebelakangan. Seperti disebutkan oleh Ibnu Syaz dalam kitab Al-Jawahir. Akan tetapi Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahawasanya beliau yakni Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya saat memulai solat. Sedangkan selain iftitah yakni takbiratul ihram, beliau mengangkat tangannya lebih rendah dari itu. Demikian Abu Dawud meriwayatkannya. Namun perkataan ini bertentangan dengan perkataan Ibnu Juraij. Aku berkata kepada Nafi', apakah Ibnu Umar menjadikan mengangkat tangan pada takbir pertama lebih tinggi dari takbir yang lainnya?
Beliau menjawab tidak. Riwayat ini disebutkan pula oleh Abu Dawud dan beliau berkata tidak ada yang menyebutkan bahawa mengangkat tangan yang pertama lebih tinggi dibanding yang lainnya kecuali Imam Malik sepanjang yang saya ketahui. Maknanya tuan-tuan jangan beza-bezakan. Sama aja. Yang penting angkat tangan. So kalau tuan-tuan nak angkat tangan, hazwal mangkibai. Mangkibai dia paras bahu. Begini, Allah. Tuan-tuan boleh lah. Kalau tuan-tuan nak angkat dengan pandangan yang satu lagi, tinggikan sikit sampai ke paras telinga. Allah sini, Allah sini. Tuan-tuan nak sembahyang zuhur lain, asal lain sila. Tapi tak payah bezakan takbiratul ihram kedua Allah. Tak payah. Macam pakcik-pakcik gegar macam ni tu. Cincin pun bunyi tak masuk. Itu tak payah. Maknanya saya nak extend sikit. Takbiratul ihram dengan takbir-takbir yang lain sama peringkat dan sama maksud. Betul? Tapi kita tengok dalam masyarakat, orang nak takbiratul ihram susahnya tu. Kalau masuk. Sebab dia segregate lain-lain. Dia kata takbiratul ihram adalah penentu kita dah masuk belum sembahyang tu. Bila niat tak masuk, dia larikan makcik. Dia tak duduk dalam dia punya skru tak duduk dalam dia punya acuan. Dia akan tak masuk. Jadi sembahyang kita tak terima. Tu ya Allah. Lagi sekali Allah lagi. Saya semalam sembahyang asar. Saya tidur lepas sebelum asar tu saya tidur pukul 4. Saya sembahyang asar pukul 6 itu. Saya tengah sembahyang tu kan Pak Jahim. Saya fikir, saya kata Allah, sembahyang apa ini? Soalan. Pak saya sembahyang Allah, saya dah habis tu. Kadang-kadang kita ringkas sangat pun payah tak? Saya dah diri memang kiblat, saya pun bayanglah Allah. Dalam Allah tu sendiri. Sebenarnya apa Sebab tengah nak fahamkan sebenarnya apa. Saya stop lah. Saya tak jam. Kau 6, kan bangun tidur petang kadang-kadang macam jalu dia lebih sikit kan. Saya kau 6. Saya pun dah sebenarnya zuhur ke belum Saya tak ingat. Saya pula dah suruh. Dah lah. Saya pun asal Allah Akbar dah. Tuan-tuan perempuan, saya tak tolak apa dia panggil praktis. Ulama kata hadirkan dalam hati saat kita menyebut, kita kena faham dan fokus. Betul. Tapi tak ada beza takbiratul ihram dengan takbir-takbir yang lain dalam perbuatan dan bermaksud. Takbir semua punya kepentingan. Dia bukan cincai. Saya bukan nak menjawab balik cincai. Semua takbir punya kepentingan. Kalau kita fokus pada takbiratul ihram, we should juga fokus pada takbir lain. Sebab kita sedang pindah perbuatan. So, kita punya kepahaman adalah, sekarang ni nak rukuk. Rukuk ni tanda tawaduk, macam kita sebut. Sekarang nak sujud. Berapa ramai orang sujud tapi sombong sama Tuhan? Nak naik balik rakaat kedua, kita ada masa kita jatuh kat bawah. Kita dengan takdir Allah juga kita naik. Saya bukan nak mengandaikan solat ni, tapi semua takbir itu makna dia sama tak? Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihram, kita Allahu Akbar kabira. Saya boleh faham dia lain sikit. Syiah punya takbir, tak silap saya waktu dia naik daripada sujud dia. Dia Syiah punya takbir kalau sebenarnya jemaah, ada yang imam Allahu Akbar, ada yang Bilal Allahu Akbar. Ada yang kita kan semua imam Allahu Akbar. Imam lead dah. Ni ada imam rukuk, bangun imam tu ikut Bilal. Bilal kata Sami'allahu liman hamidah, baru dia naik. Saya tadi tak faham tuan-tuan. Saya nak kita konsisten. Kalau kita stay fokus sebelum mula sembahyang, kita kena bawa semula fokus tu, khusyuk balik, nak pindah. Kalau kita susahkan daripada awal, maknanya kita ada certain standard, kena masuk niat dan sebagainya, pastikan kita nak pindah perbuatan, masuk dia punya niat tu. Sekarang nak rukuk. Rukuk ni untuk apa? Rukuk ni untuk aku syukur pada Allah. Rukuk ni untuk apa? Aku puji Allah. Manusia waktu dia berdiri ni, dia nak puji Allah susah. So dia baring. Pun susah juga, terlelap susah. Tapi baring ni, antara feelings nak mati, lebih senang understand baring ke diri? Baring.
baring, tutup lampu, kecilkan space. Kita rasa macam sempit situ. Saya tengok malah kita nak sebut apa tuan-tuan, kadang ada perkara kita tak boleh brain sebab kita tak experience. Dan kita tengah sihat ni, orang sakit dia tak syukur, dia macam dia tak boleh terima. Kita tengah sihat ni, kita takkan dia tak boleh fikir, kan Allah dah ajar, Nabi dah ajar, tunggu kita pula sakit. Tengok macam mana kita penerimaan pada sesuatu. Tuan-tuan, puan-puan, takbiratul ihram adalah a signal yang Allah jadikan satu sunnah bila kita semayang to stay focus. Puji Allah, stay untuk kita jadi hamba. Request dalam bahasa hamba. Kita kena buat kerana bukan pasal ikhlas, bukan pasal kita bagus. Semayang ni ikhlas tak ikhlas kena semayang sebab Tuhan tuan kita. Kita hamba Tuhan. Kalau tu Allahu Akbar. Kalau bahasa orang putih dia panggil apa kak? Kalau dia panggil Sir. Dia tak ada Mr. Sir ni dia hormat lagi. Semua pegawai-pegawai kerajaan kita panggil encik. Kita tak panggil bang. Polis trafik tahan. Ada apa bang? Bila aku kahwin dengan kakak kau? Contoh. Maksudnya dia ada certain level, dia ada up sikit. Tuan-tuan, Allahu Akbar consistently. Saya ada hari saya semayang, saya jadi malas semayang tu. Saya macam semayang ni macam tak ada mood sangat dah. Baru tidur kan mana ada mood. Nak minta dengan Tuhan bagai. Tak ada. Tapi tak ada mood, ada mood. Kamu kena faham, kamu jangan cross this line. Ni Allah punya. Tengah semayang baca mesej boleh? Cannot. Allah Tuhan kita tak suka, tak izinkan. Kita tengah semayang menguap. Apa sunnah dia? Tutup mulut. Maksudnya sunnah dia tutup mulut. Jangan tak ada orang Allah aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca? Kita faham rukun Fatihah. Tuan-tuan, kita jaga rukun ni, ada sujud, ada rukuk. Ada siapa-siapa tengok semayang kita? Tak ada. Dia ada bunyi ke current? Kalau kita tak ada rukuk betul. Tak ada. Tapi kita jaga tu sebab kita tahu Tuhan kita, Tuhan Allah nak begini. Stay fokus, tuan-tuan. Maksud saya stay fokus ni, stay simple dan practical. Takbir tak payah beza-bezakan. Kalau saya pernah orang tanya, Ustaz, kenapa ada imam kalau semayang cepatlah masuk semayang dia tu? Allahu Akbar. Senang dia bilang. Soalan ni sinis tau. Soalan ni bukan soalan nak belajar macam mana nak senang masuk semayang. Dia bagi dia macam senang nak dia masuk semayang. Apa yang susah sangat je? Masuk semayang macam masuk mall. Masuk mall tak pernah ada niat untuk membeli belah, tapi mesti beli. Mesti beli. Mana masuk tu? Saja aku hari ni mau bajetkan diri. Bola bonus lillahi ta'ala. Hurray, mana ada? Saya tengok macam cik berkenan berhenti kedai apa tempat cepu-cepu kecil-kecil, pengantin punya pun pernah dah kahwin dari cucu dah. Masuk juga tengok cute lah beli. Kita tak pernah masuk mall niat kita tepat. Maksudnya niat kita tu beli, tapi mesti jadi punya. Dan saya tengok orang masuk mall ni dia tak pernah jemu lah. Nak masuk mall tu kan macam masuk hari ni tak ada mood nak masuk mall. Tak jadilah. Tak ada. Mesti ada amal-amal sunat masuk mall ni. Masuk mall tengok kedai makan, nak minum air sekejap, duduk sekejap. Semayang ni tuan-tuan dan puan. Maaf kalau saya samakan cara tu. Maksudnya kita dah buat dah dalam hidup kita banyak perkara yang tak perlu niat-niatkan, paksa-paksakan, tapi dia jadi reality. Saya baru berbual dengan Iskandar tadi. Ada soalan agama tentang wali. Wali hakim, wali nikah. Pakcik Rahim kalau ada anak perempuan, Pakcik Rahim kena jadi wali tak? Kena. Kalau Pakcik Rahim tak nak, boleh tak? Anak perempuan ni nak nikah, Pakcik kata aku tak nak jadi wali kau nak kahwin suka nikah. I won't stop you. Tapi ya, bapa tak nak jadi wali. Dia pun tanya, kenapa bapa? Bapa tak nak bertanggungjawab. Sesuai tak Pakcik Rahim? Tak sesuai. Seorang bapa akan otomatik saja, otomatik tanpa dipaksa membela anak perempuan dia. Otomatik.
Tuan-tuan cekik anak dia depan dia. Tengok apa dia buat. Abang, ni anak saya, Abang. Ada apa-apa? Dia akan otomatik. Mak dia akan pekik dulu. Mak ni dia macam HDTV. Gambar bom meletup betul dulu, betul. Lepas tu baru dia attend. Bapak punya angle sangat beza. Okay, kalau kita menyampah pun, budak ni nakal. Anak lelaki kita nakal. Tapi orang cakap pasal anak kita akan, dia alarming. Kita balik, kita tanya. Dia otomatik seorang ayah takkan tolak jadi wali anak perempuan dia nikah kerana dia tak nak bertanggungjawab. Sebab tanggungjawab tu dalam hidup dia. Tanggungjawab tu kalau dia tak bertanggungjawab, masakan dia besarkan anak ni dan makan cukup. Macam saya ni. Saya sudah tu dah makan, ya. Dan ayah kita akan sampai kadang-kadang kita rasa apa, dia dictate kita ni. Aku tak nak jadi doktor, aku nak jadi engineer. Bapak aku sibuk suruh jadi doktor. Sebab dulu dia fail. Dia fail, dia sampai jadi nurse je. Nak sambung cita-cita, kita. Kerana apa? Dia care. Tapi kalau saya abang, bapak dah tak ada, adik perempuan saya nak nikah. Saya is adik-beradik, kita ada adik perempuan. Dia datang kat saya, dia kata, bang, saya nak kahwin. Abang sulung. Abang jadi wali boleh? Saya jawab, aku tak nak. Tapi kau nak kahwin, okey lah. Kau tanya adik, boleh abang kau lagi satu. Aku tak nak jadi wali. Boleh tak? Boleh? Dia option. Wali selepas bapa, mana pakcik kita, abang, adik kita lelaki, tak nak jadi wali kita, boleh? Katalah, kalau Kak Zaitun nak kahwin lagi, kalau dah jodoh, kan? Ni bukan promosi kat Facebook. Nanti Google tu Kak Zaitun kat mana. Okay. Tengok kuliah saya yang dulu punya, okay? Yang dekat online ada Kak Zaitun, pembaca. So Kak Zaitun katalah, anak Kak Zaitun lelaki kan, siapa nama yang first? Fuadi. Bagus nama Fuadi ni, sejuk, sebut pun sedap. Fuadi. Fuad kata mak, ibu Umi. Saya mungkin dia ada perkara yang dia tak luahkan kenapa dia berat. So dia pas pada adik lagi satu. Fudail. Boleh tak? Boleh. Anak saudara datang jumpa pakcik. Pakcik, saya nak nikah lah. Pakcik ni tahu, ni anak saudara puakan lazi. Dia bukan lazi tau. Dia memang puakan lazi. Dia ni memang tak guna dengan mak bapak dia. Maknanya mak bapak sampai dah wafat dah. Dia tak, memang bukan anak baik. Kita nak tolak, boleh? Boleh. Dia bukan ayah. Banyak benda kita buat dalam hidup ni, tuan. Dia tak perlu niat, kita akan selamatkan benda tu. Kita akan buat benda tu. Tak perlu niat banyak. Solat antara rutin harian. Yang tak perlu sangat memaksa-maksa dia masuk tak masuk. Masuk ke tak masuk, kena sembahyang. That's it. Kalau saya takbir dari sembahyang maghrib azan 7:20 sampai 8:35, niat tak masuk, adakah saya diampunkan Allah? That's your problem. Yang tak masuk dalam sembahyang tu is kamu. It's your mentality. Semayang has to semayang juga. You have to execute dia punya tanggungjawab. Kenapa ada feeling tak masuk tu? Tuan-tuan, saat kita rasa tak masuk ni adalah sebenarnya kita sombong tak perasan. Allahu Akbar ni, kalau kita Allah, saya ingat tak payah habislah akbar. Allah. Kita kalau tak masuk, kena pastikan masuk dah. Bukan berkali-kali maji kat belakang jadi makmum. Baca Allah, baca Allah, dia pun dekat, follow dekat Allah. Tak jadi lagi. Kena 4 kali mak tu. Kenapa bang? Tak masuk lah. Boleh tepuk dia belakang. Saya pernah waktu kita kat Mahatafis dulu, kat Kedah, ustaz saya kalau datang subuh, dia suruh kita jadi imam. Jadi kalau datang kat Kedah, kita surau gelap. Lampu kecil depan, kecil. Nak apa? Hidup segan mati tak mau. Saat-saat bangun siap lagi. Ustaz pula pandai. Dia kalau datang siap je. Kira paling berat dia selalu naik surau papan tu, kalau gerak prek tu dia tu. Sebab dia paling gemuk. Kita sudah. So dia paling gemuk. Dia jangan letak bunyi. Tak bunyinya je. Tahu sebelah ni, dia pernah masuk dekat-dekat kita sebelah ni. Nanti dia diam. Nanti dia pegang tangan yang sebelah ni. Pada kau diam. Jangan cakap apa-apa. Ada kawan saya ni kadang-kadang dia Allah. Sembahyang apa?
Tahajud. Tahajud Ustaz kata subuh lah. Okey. Dah apa nak aku baca panjang ke pendek? Dia katakan, baca lah. Hang kan baca tahfiz, baca lah nak baca. Dia sing. Karena kalau hujan tak hujan, juara cukup kan? Dah straight pusing ni, hang tak boleh nak pusing belakang, toleh belakang, nak tanya lagi. Hang nak semayang apa? Hang kat depan, kita nak semayang kepada Allah, dah tahu dah cerita dia. Maknanya, jangan, tuan-tuan, saya tak favor lah orang yang mengatakan, saya belum masuk, saya belum datang niat, saya kena pastikan. Kita sombong tak perasan. Kalau meet, tak banyak decision dia boleh buat. Kakak, meet kena ikut tuan. Kecuali sesuatu yang berbalik kepada diri dia. Meet kita nak pakai seluar pendek. Rumah kita tahu, tapi diri dia yang pakai seluar pendek, dia kenapa kita yang sejuk? Sebab kita sejuk, takut suami kita nampak. Kau macam ni. Kita begini, actually Monica, I really hate that this one. Why ma'am? Why ma'am? Dia bilang, it is normal in our country to wear this. This is very short. But you are wearing one too. You are wearing the same short. This is my home. This is my house. Dia jangan, I just don't like it. Dah, forget it. Kita berjalan. Dia pun mana ada, ma'am? Please, dia minta apa? Dia plead. Boleh tak aku pakai seluar pendek ni? Kagak kena buang tak lepas tu? Kita pusing balik. Enough. Kita punya enough tu. La ilaha illallah. Enough. Kita berjalan. Don't try. Saya nak kata, kita punya boundary is humble. The more kita paksa, is the more, atau lebih banyak dipaksa. Kita ni macam aware sangat tentang diri kita. Macam kita ni, bagusnya segitu, sama Allah ni tuan-tuan, serahkan, selesai. Tuan-tuan tengok, sebab tu Nabi Muhammad kalau sembahyang, tak pernah susah. Tapi effort tu yang tambah. Kita berbagai, membezakan orang, tak sama. Dah sembahyang ni, tak masuk. Lain. Orang kalau belajar dia kata apa? Lain. Orang tak faham. Dia akan sembarang dia buat. Nak korban. Sembarang. Tak ada yang tu, tak ada yang ni. Tuan-tuan, ilmu takkan menjadikan orang menghina orang lain. Atau ilmu menjadikan orang menghukum orang lain. Ilmu adalah to equip diri kita. Ilmu yang sangat bermanfaat adalah sedikit tapi difahami. Tuan-tuan, kita terlalu detail, nak taruh mana. Nabi letak dan ulama khilaf tadi kat saya tu baca. Boleh taruh sini sikit, boleh taruh sini sikit, ada yang campurkan. Tapi bukan jadi, lain. Orang sembahyang, tangan dekat bawah telinga, lain. Saya punya clan yang sembahyang dengan telinga tu begini. Yang masuk sekali. Kita punya lain. Yang tu faham dia faham lain cara. Kita punya cara lain. Tuan-tuan, the moment kita cuba membandingkan diri kita dengan orang, dan the moment kita cuba judge diri kita, maksudnya kita ni belum ni, jadi makin susah ibadah pada Allah. It's a sign itu kita tak memuliakan Allah. Sedekah kena ada niat tak? Kena. Tapi susah tak kalau orang nak sedekah? Tapi sedekah itulah yang senang niat tukar. Waktu kita letak duit dalam tabung, taruh duit shilling, bunyi kelentang, terus duit. Yang taruh duit kertas. Duit kertas pun ada bunyi lain Ada orang ada micro telinga. Bunyi duit 50 jatuh. Duit $2. Tak sama bunyi. Kalau duit 50 terbang, tengah nak derma, tuan-tuan rasa niat jatuh tak? Saya tengah nak tok tabung, kali kipas atas angin tu lah, Cikgu Aisyah. Angin tu terbang sampai kat kaki Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah, dia start gini, nak buat derma. Momen tu tukar tak? Tukar kan? Kalau saya, baik tak terbang RM2. Terbang 50, paling tidak tu, tahu 50 kan? Tuan-tuan, sedekah tu lah paling senang tukar niat. Tapi kita nak sedekah ni tak ada susah pun. Kenapa sembahyang susah? Tapi itu susahnya. Kalau tak angkat tangan pun sebenarnya sah.
Kalau tuan-tuan nak maklumlah bahawa Allah yang patut judge kita, betul tak? Kita ni dalam duty, kita pula belum masuk. Ni Allah tengah tunggu ni. Asal tak masuk-masuk? Belum masuk. Dia tak sampai. Hati belum bersih. Kita ni beri, siapa lantik kita ni? Untuk kita cek segala bagai ni. It is good untuk muhasabah. Bukan waktu tengah nak sembahyang. Time nak tidur, fikirlah. Ini time nak tidur, tengok Facebook. IG upload, nak tidur, check in, nak tidur. Tidur je lah. Nak tidur benar-benar orang. Bukan 12 malam. Nak tidur dah. Tak payahlah bagai pakcik. Saya nak kata, muhasabah dia bukan waktu tu. Contoh puan, kalau anak kita, kita suruh apa? Anak kita, okey, sekarang bikinkan mama Milo. Macam biasa. Dia buat kita macam kedai mama, din biasa punya. Milo satu, macam biasa. Anak tu pergi dapur, bancuh. Dia fikir, mak aku gula ke susu Gula ke susu Dia pun tanya, ni first day, tanya, mama gula ke susu? Kita jawab, normal lah, mama nak both, sikit sugar, but susu a little bit more, but not that much. Anak dia pun, okay, dia pun sikit sugar, dia pun tahu, sikit ni setengah paket, a little bit that, okay. Lusa, mak dia kata, mama haus dah, pergi ke mama air sayang. Kerana ni mak-mak yang berita tapi dalam bahasa yang baik. Tolong sayang. Tolong sayang. Sayang tu pergi bikin Milo lagi. Tanya lagi. Mama, suka ke susu Kena 3 hari turun-turun. Mama ni jawab apa? Telinga mana telinga? Mama berapa kali nak cakap? Nanti keluar, mama kalau mati macam mana? Semua keluar. Padahal tak ada kena-mengena tau, Milo kan mati. Mama kalau dah mati, tanam. Saya tak apa susah mama. Milo pun tak bawa. So, saya nak kata gini, kita marah tak kalau asyik orang bertanya bagai? Saat kita nak semayang ni, kita tak tanya pun tau. Kita yang cancel sendiri. Allah, tak masuk. Kalau kita Tuhan, kau siapa ni yang bila tak masuk? Kasih masuk. Okey, hari pertama tak apa, hari kedua tak apa, hari ketiga masuklah. Macam tu. Boleh tak? Tapi tuan-tuan puan, maksud saya di sini bukan memperlekeh, tapi keep it simple. Sama Allah saat solat, jangan fikir melebihi rahmat Allah. Itu biadab dong dia. Allah dah, kalau kita dah diri begini nak sembahyang, dah faham sembahyang apa? Tengok subuh. Tak ada niat sembahyang witir, memang niat sembahyang subuh, just carry on. Sopan sama Allah, maknanya terus masuk, serah pada Allah. Ini tidak pergi balik, kun fayakun, qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas. Tak masuk-masuk. Ada apa sunnah sebelum sembahyang? Sunnah, apakah sunnah sebelum sembahyang saat sudah berdiri? Ada apa-apa sunnah tak? Ada tak sunnah istighfar? Jarang sangat kita dengar benda ni. Saya pasal ada sebelum, tak ada rule sebelum sembahyang saat dah berdiri ada sunnah yang kena baca. Saya belum, istighfar adalah inisiatif seseorang. Dia nak clean dah. Ya astagfirullah, dah. Tapi yang qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, sama mati. Lepas tu kita Allah wajhtu wajhi. Ada yang nak sembahyang, Allah wajhtu wajhi. Itu baca takbir doa iftitah lah, haji. Apa dia sembahyang jadi imam macam dia, Allah. Tak faham ke? The moment saya tambah adalah saya tak memuliakan Tuhan ni. Tuan-tuan, kita nak pergi, katalah Madam Presiden jemput kita pergi. Dia kata bulan depan kuliah kat istana seminggu, Ustaz. Bawa semula Jumaat. Mari kita safe distancing. Okey. Saya pun fikir apa aku nak pakai jumpa Madam Presiden ni. Saya pun fikir pakai mask ada bendera. Okeylah. Saya pun lama-lama jadi Sudirman tau. Saya songkok sampai kaki, baju bendera sambung. Mungkin Presiden akan tanya, kenapa Ustaz pakai baju bendera bagai ni? Ini adalah undangan tak rasmi. Saya punya undangan peribadi je, Ustaz. Bukan kita dah overdo benda tu, tuan-tuan. Malulah Cina bilang Faisal. Ini kasih malu ke sendiri. Tak payah lebih-lebih tanpa tahu maksud. Saya nak kata di sini, tuan-tuan,
normal je. Iftitah tuan-tuan, doa takbiratul ihram biasa, takbir lain pun biasa. Tapi stay berada dalam solat. Tuan, saya rasa cukup kot. Ada sambung sikit, Ustaz. Sambung sikit ke? Catatan. Betul? Catatan. Okey, sikit. Tidak dinukil keterangan yang membezakan antara laki-laki dan wanita dalam hal mengangkat tangan. Sementara dalam mazhab Hanafi, dikatakan bahawa kaum laki-laki mengangkat tangan sampai batas kedua telinga, sedangkan kaum wanita mengangkat tangan hingga kedua bahu. Wallahu a'lam. Maknanya tidak, sekali lagi Kak, bagus pula statement ni. Tidak dinukil keterangan yang membezakan antara laki-laki dan wanita dalam hal mengangkat tangan. Sementara dalam mazhab Hanafi, dikatakan bahawa kaum laki-laki mengangkat tangan sampai batas kedua telinga, sedangkan kaum wanita mengangkat tangan hingga kedua bahu. Contoh perempuan, ibu-ibu yang semayang macam ni. Allah, kan? Allah, kesian. Kau Hanafi punya, bukan Syafi'i. Ini kalau ada ustaz-ustaz besar tahu, habis kira keluar mazhab tau. Kita orang lelaki tak usah lah. Kenapa macam ni? Orang lelaki simpan. Orang perempuan yang sendiri rapat. Saya tengok Allah. Betul tak? Lepas tu kita kata teguh. Tidak dinukil. Siapa kata Al-Imam Ibnu Hajar, seorang scholar atau imam dalam mazhab Syafi'i. Disebut tidak dinukil pendapat tentang membezakan antara angkat tangan lelaki dan perempuan. Tak payahlah makji. Kalau kita buat information dulu-dulu tu, saya berdakwah pada makji dengan penuh keikhlasan. Lupakanlah. Benda-benda tu lupakanlah. Bermakna satu je cara dia, cara Nabi. Nabi Muhammad tak pernah jadikan isteri Nabi Muhammad lamplight, masuk dalam lamplight kerasulan. Tak ada. Tidak ada. Tak pernah isteri Nabi seorang pun Isra' Mi'raj dengan Nabi. Hari ni bawa Khadijah, jom kita pergi surga. Mana ada dia bagai. Saya rasa kalau saya Nabi, saya akan bawa. You nak tengok tak agak-agaknya macam mana bawa surga tu, nak experience? Kita tutup mata, jom I bawa. Tak ada je tuan. Rasul tak pernah. Hatta Rasulullah, anak Rasulullah yang lelaki, semua wafat. Allah bagi satu signal yang sangat jelas. Tidak diwarisi. Jangan tumpang semangkuk. Fatimah radhiyallahu anha adalah antara yang mencintai Rasul. Kenapa tuan-tuan? Maksudnya yang paling dicintai Nabi kalau anak. Kenapa? Itu anak paling tua lah. Atau istilahnya yang close, yang umurnya panjang, yang barakah, dapat dengan ayahnya dekat. Yang lain itu kan meninggal. Adakah Nabi tak sayang yang lain? Tak pernah Jibril turun-turun, saya dah tunang Aisyah tengah bikin kuih. Assalamualaikum. Khabar kah? Mana ada? Kerasulan tak masuk. Rasulullah takkan include orang lain dalam kenabian. Tolong stay tu. So maksudnya saya nak kata di sini tuan-tuan dan puan-puan. So catatan tadi. Orang nak semayang, kita agama ni dia tak membezakan lelaki dan perempuan kecuali pada hukum yang khusus. Semayang perempuan, saya selalu dengar orang perempuan kata apa, Tuan Haji, kita orang perempuan senang nak masuk syurga. Taat je lah suami. Bagai. Nak masuk syurga, taat je lah suami. Itulah paling susah nak buat. Suami balik, suami tanya, awak masak apa ni? Kita masak. Awak tengoklah sini dalam kuali tu. Buka lah, tengok. Kita buka. Sampai tu meja. Habis, dah nampak, tanya pula. Suami pun mengakal. Saya kata kadang-kadang suami dia tolong isteri suami, taat dia. Kalau dia buka tu, pantullah sikit ke sampai tumis kan. Si lelaki berbaju merah sambil berkumis. Ailah sayang, hari ni sambal tumis. Baru dia macam, siap buat suami aku pun gelegak, panas. Kan dia besok saat keluar bening kan. Makan Panadol sebab pening. Hari ni keluar bening. So saya ingat respon dia akan lain. Kita pula, ikan ni, you kan tahu saya tak suka ikan. You kan tak suka, bukan you benci. You kalau benci ikan, baru saya tak masukkan ikan dalam rumah ni. Tak suka je. So tuan-tuan perempuan, dia compliment each other. Kenapa nak kena bezakan? Saya tak nampak sebab. Doa angkat tangan, saya tengok perempuan lelaki sama cara angkat tangan. Betul tak? Saya tak ada tengok makcik gini, mana ada? Ya Allah dah. Tak ada. Pakcik gini, makcik pun gini. Time sedih, tak ada masalah, semua gini. Ya Allah, itu aku suami aku orang kacau, ya Allah. Yang pakcik pun, ya Allah,
lembutkanlah hati aku untuk terima jannah sebagai madu. Syurga ya Allah jannah. Sama je. Dia kadang sedih, nangis, baca semayang. Sama. Sujud, sama tak ada lelaki dengan perempuan. Sama. Tak ada orang lelaki kena kuat lentang lebih, tak ada. Rukuk pun tak ada, kita begini perempuan, tak ada. Piramdi, Saloma naik motor cara lain. Pilihan. Kita lelaki tutup aurat, wanita tutup aurat, ya. Yeah. Tapi kita takkan, kita tutup yang mana perlu kita tutup lah. Takkanlah kita lelaki bagi terkong dengan Pak Ji. Sebab kita tak perlu tutup leher. Tapi tuan-tuan dan puan, kita akan menyesuaikan. Tolong semayang, jangan dibeza-bezakan. Dan orang banyak tanya saya, kenapa Ustaz, kalau gitu buku Marilah Semayang karangan almarhum Ustaz Ahmad Suhail Haji membezakan lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, tolong jangan babitkan ulama dalam isu seperti ini. Setiap ulama dalam mereka memberi atau melengkapkan masyarakat, ada sebab kenapa dia buat begitu. Orang dulu membezakan semayang lelaki dan perempuan. Kalau keluar buku almarhum Ustaz Ahmad Suhail Haji, tak bezakan. Tuan-tuan rasa banyak orang semayang ke banyak orang tak semayang? Pasal marilah semayang yang gambar budak tengah semayang pakai gaya pelikat tu. Pasal buku tu lah banyak orang semayang. Saya tak rasa kita perlu argue produk tu. Kita perlu tengok apa dia punya outcome dari produk tu. Dan sampai hari ni pun orang umur dah 40 lebih. Ustaz, dulu saya baca buku Marilah Semayang. Kita bukan dah marilah semayang tau. Kita dah kata, hai semayang saya baca buku tu. Maknanya reference dia masih ke sana. Buku tu adalah punca dia berubah. So jangan palitkan ulama. Kenapa Ustaz Ahmad Suhail Haji ada buat satu pink satu biru? Kita tak hidup zaman tu. Kita pun tak baca buku tu. Sekarang Google je. Bukan keluar marilah semayang. Boleh keluar budak kecil kutubah. Hey, dah tua-tua tak semayang, kau enggak tahu dosa ya? Boleh keluar yang sekali tahu. Sebab zaman kita tak sama. Ibu-ibu bolehlah, saya bukan paksa. Tapi kalau ibu-ibu rasa semayang ibu-ibu tu ada eksklusif yang macam special pass tu, saya nak beritahu ibu-ibu itu semua angan-angan aja. Sila ubah kepada hatta yang di rumah, ibu-ibu di rumah mungkin tak biasa dengan saya nak kata di sini kesimpulannya adalah semayang, angkat tangan, perbuatan sama saja antara lelaki dan perempuan. Nah, jika ada asatizah yang mensyarahkan beza, harus ditanya kenapa beza. Sebab itu untuk ibu-ibu atau untuk kita nak faham agama. Kalau dia kata tak ada sebab, hanya membezakan sebab dari dulu, percayalah, dengan Abu Lahab sama. Sebab Abu Lahab kata, kenapa perlu Islam? Sebab kita takkan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita yang dulu. Datuk nenek moyang kita sembah. Kenapa kena tinggal? Sebab mindset tu adalah mindset dulu. Dan kena stay mindset dulu pada banyak perkara. Sebab dulu tu lah asli. Dan Islam tu dulu sampai sekarang masih sama. Wallahu'alam bisawab. Ada apa nak tanya? Kita start ke apa tadi? Oh betul, dah terlebih. Selamat, mesti silap baik. Ada tuan-tuan sila Pak Cita ni? Pak Cita ni nampak tenang nampak hari ni. Mesti ada apa-apa ni. Kalau ikut dia orang boleh dia Allah ni. Sila Pak Cik. Please. Yes Pak Cik. Ya. Betul? Ya. Okay. Oh, okey. Maksud Pak Cik tadi, kenapa berlaku, Pak Cik tadi share ni tuan, kenapa berlaku susah atau payah nak masuk sembahyang dari takbiratul ihram? Kerana kata Pak Cik tadi ikut mazhab, iaitu jika mazhab Hanafi mereka telah berniat sebelum mereka mula solat. Mazhab Syafi'i dia akan berniat untuk mula solat saat dia takbiratul ihram. Lagi Pak Cik tadi nak tambah sini. So tadi saya potong kat situ. Pak Cik nak extend lagi? Pak Cik nak add lagi? Okey, so masuk Pak Cik, perbezaan tadi berlaku atau kepayahan itu berlaku kerana kefahaman kita dalam mazhab. Kalau Pak Cik saya respon sikit, saya rasa dalam mazhab adalah panduan.
Okey, saya boleh, dunia sekarang ni global. Saya Jawa, boleh cakap Perancis, boleh? Si French ni pun tengok. Apa dia panggil? Allah, apakah dia punya kalau kakak boleh bahasa Perancis? Tak boleh. Okay. Saya tengah terfikir dia punya macam sumpah serana. Ada sekali saya baca, lupa, saya baik lupa. Okey, kalau kita tengok Mak Saleh cakap Melayu, kita rasa bangga ke kita rasa seronok? Seronok, dia kan bangga sangat. Mak Saleh tu tanya, hey, makan apa? Kalau Melayu lain tanya, apa kau sibuk? Melayu lain kau kata, hey, makan apa? Apa pasal selain sangat ni? Oh gila. Ni Mak Saleh ni tau, hey, makan apa? Oh, so cute. Because we Malay. Mak Saleh tu, sikit-sikit. Oh, that is good. Apa yang good? Sikit-sikit. Kalau cakap Melayu sedikit, sikit-sikit. Apa? Tuan-tuan, saya bukan Jawa, boleh cakap Arab. Tak ada pun, tuan-tuan, dunia ni global. Kita ada satu world view yang besar sekarang. Pakcik tadi, walaupun mazhab meletakkan panduan, tapi kita kan suits diri kita pada situasi kan. Pakcik tadi setuju, pakcik tadi ngangguk tuan-tuan. Maksud pakcik tadi bukan perlu ikut panduan tu, kena peka. Tuan-tuan, saya rasa kalau kita sembahyang dekat India, Pakcik Farouk tak datang. So situ empty. Kalau Pakcik Farouk datang, kita boleh tanya Kerala apa macam mau sembahyang. Tuan-tuan sembahyang dalam New Delhi City, saya tengok dekat Mesir, saya pergi Mesir, saya rasa kalau mati pun tak aman lah. Saya kalau dalam kubur, saya akan bangun jadi polis trafik lah. Cetek pagi Allah Hafiz Allah tuan-tuan, tuan-tuan takkan dengar horn stop from 7 AM up to 9 plus. To that extent, saya tengok lane 3, 5 row kereta. Kita dalam kereta ni macam pasal side mirror tu, dia cakap nanti dia sikit lagi tu tak kena pula. Mak Haji kalau kat Mesir sakit perut ke apa, baik kencing dulu kat rumah. Takut terkencing kita masuk naik tu. Sebab tuan, saya tengok taman. Tuan imagine semayang di bumi yang busy macam tu, agak-agak kalau kita nak masuk takbir ni susah tak? Susah. Kalau kita duduk hutan dengan Tazen, cakap kita semayang lagi senang. Ting 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 macam gerak kan. Ting ting macam kan. Allahu Akbar. Nature. Dia adalah keadaan kita. Siapa berpenyakit dan bermasalah, sila jumpa doktor. Doktor akan kata, okay, you must practice the breathing technique. So you must start with, okay, doktor kata ikut you, follow me. Follow me ni, satu produk shampoo kan, follow me, bedak tu. Satu je, yang lain semua tak kata follow us. Follow me, satu je. Maknanya, it is customized. Dia pasti cater pada orang yang bermasalah. Kalau dia kata, Ustaz, saya nak semayang, tak boleh semayang, tak faham. I need to guide dia macam tu. Tuan-tuan yang dah semayang berpuluh tahun experience ni, kalau saya clock timing tuan-tuan semayang, dah macam pilot fly an aeroplane. Dah berapa ratus minit dah, berapa ratus juta, berapa ratus saat dah. Kita dah faham. Takkan pilot yang sebegitu hebat dah terbang di angkasa 800 hours, takkan dia masih which one is the switch Dia punya co-pilot. Tuan-tuan ingat co-pilot tu nak sambung terbangan dia. I think I better decide than I die. Dah better decide now. I think captain, sorry lah, kena resign pun dia akan, which one actually this one dia macam gila ke dia tak stable. So tuan-tuan saya nak kata, tak apa, situasi membezakan. Ustaz pun dah lalu nampak tu. So nampak kita angin-angin tu dah sampai. So saya ingat tuan-tuan, kesimpulan kita adalah di sini, apa pun yang kita nak lakukan dalam ibadat, tak kira solat atau lain-lain, jangan tuan-tuan bukanlah, tak boleh buat benda yang tak disuruh. Mesti ada asal. Boleh sila. Dan boleh buat ni, jangan ketatkan. Mana boleh buat ni, tolong santuni dia dengan perkara yang minimum. Jangan overdo. Okay. Saya kata jangan ketatkan tu bukan boleh buat suka hati. Ketatkan kalau perlu untuk diri kita. Dan ketatkan supaya tak tertambah. Silakan buat, tapi jangan sampai menyulitkan. Wallahualam. Pakcik Tarikh, thanks for your input Pakcik Tarikh. Pakcik Tarikh hari ni sebab putih lah nampak, dari rambut sampai ke baju. Alhamdulillah. Dia orang kata Pakcik Tarikh rambut putih, saham naik.
Saya pun dah start banyak putih kat tepi sekarang. Saya kat rumah dah tak ada apa-apa sangat nak buat kan. Kelas kat rumah semua dah tak ada. Saya tengok cermin. Saya tengok rupanya dah tambah sikit saya punya uban. Okey. Allah kurniakan kita kesihatan tuan-tuan. Terima kasih banyak. Yang di rumah pun terima kasih kerana mengikuti kami. Boleh saja saya ingat kita teruskan doa kita untuk Masjid Kampung Siglap, supaya semua yang bertugas, yang menyumbang, yang memakmurkan, Allah kurniakan kesihatan. Dan boleh tuan-tuan di rumah untuk salurkan sumbangan anda, kewangan ke Masjid Kampung Siglap untuk aktiviti keagamaan dan juga keperluan masyarakat di sini. Sumbangan anda saya doakan dikurniakan Allah dengan syurga diganti. Tuan-tuan yang datang ni diiringi dengan pahala datang dan pulang. Jumpa insya-Allah minggu depan, dan insya-Allah jumpa lagi. Kalau tak minggu depan, jumpa di syurga insya-Allah di saat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan puan, kita ikut SOP ya. Kita kena cepat-cepat tinggalkan tempat ni sebab kita dah agak lama di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.